Sekarang saya berada di Pasar Malam Paya Serdang. Kalau tengok kat belakang saya ni memang penuh dengan warga asing. Kalau saya berada di Dhaka, Bangladesh. Mengapa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL pilih bulu dalam mengenakan tindakan di antara penjaja tempatan dan pendatang asing yang berniaga tanpa lesen sah di kawasan larangan seperti sekitar Kuala Lumpur? Persoalan itu dibangkitkan seorang pemerhati susulan tindakan DBKL yang kerap kali menyita barangan milik warga negara. Namun tindakan sama tidak dikenakan terhadap penjaja warga asing yang hanya diberikan kompaun. Katanya sekiranya DBKL mengenakan tindakan sama seperti mana yang dikenakan terhadap warga negara dengan merampas barangan jualan mereka, ia pasti mampu menangani isu penjaja warga asing yang semakin keras kepala untuk terus berniaga, sungguh pun larangan dan amaran sudah diberi. Tambah pemerhati, situasi di Kuala Lumpur yang sepatutnya menjadi lokasi tumpuan masyarakat dan pelancong kini tidak ubah seperti pasar malam dengan dibanjiri penjaja warga asing berniaga di merata-rata kawasan. Katanya Kuala Lumpur sebagai Central Business District CBD atau daerah pusat perniagaan seharusnya mencontohi negara CBD lain seperti Singapura, Jepun dan London yang bebas daripada sebarang aktiviti menjajah. Pemerhati berkata demikian sebagai reaksi kepada video tular memaparkan tindakan degil penjaja warga asing yang kembali beroperasi menjual jagung bakar berhampiran KLCC sungguh pun telah dikenakan tindakan oleh DBKL. Lebih parah, video yang tular sejak Rabu itu turut mendapat kecaman netizen yang mempersoalkan kenapa di sebalik tangkapan dibuat DBKL terhadap warga asing namun mereka masih tidak hantar pulang ke negara masing-masing dan terus diberikan pelepasan. Netizen turut mendakwa DBKL kini tidak ubah sebagai hanya satu bahan jenaka apabila rata-rata pegawainya terlibat rasuah dan dengan mudah melepaskan pesalah terutama warga asing setiap kali mendapat sogokan. Sebelum ini Berita 757 berkali-kali melaporkan pandangan pemerhati sama yang berpendapat pegawai penguatkuasa hanya akan menjalankan operasi sekiranya Putrajaya mengeluarkan arahan operasi berjadual. Katanya sikap acuh tidak acuh ini terjadi kerana terdapat unsur-unsur rasuah di balik tirai antara pihak penguatkuasa dan penjaja warga asing terbabit yang mengakibatkan masalah ini terus berlarutan. Malah tambahnya hal ini juga menyebabkan penjaja warga asing semakin naik lemak dan terus-menerus berani mengabaikan peraturan negara dengan giat menjalankan perniagaan mereka secara haram di sekitar ibu kota. Pasar malam di Lunas Kedah dimonopoli oleh peniaga orang asing. Aktiviti surplus daripada Kedah telah membongkarnya. Jom kita lihat video ni. Yang masalah dia sekarang ni, bila kita jual harga standard, harga asing boleh jual harga terlalu murah sampai merosaklah sikit perniagaan kita. Bisnes orang Melayu ni rosaklah sikit. Jadi tu saya harap pihak mana yang bertanggungjawab tolonglah sikit cek apa yang betul. Jadi kami mohon pihak MPKK bagilah kerjasama kami untuk mendapatkan lesen berniaga di Paya Sadang. Yang mana tempat ni banyak dengan warga-warga asing. Lepas tu kita di sini saya mewakili peniaga untuk mendapatkan lesen berniaga di Paya Sadang ni. Harap pihak yang berkenaan tolong bantulah kami. Sekarang saya berada di Pasar Malam Paya Serdang. Kalau tengok kat belakang saya ni memang penuh dengan warga asing. Kalau saya berada di Dhaka, Bangladesh. Dan daripada tinjauan yang kita lakukan, masih ada lagi kedai-kedai, gerai-gerai warga asing yang berniaga sewenang-wenangnya di kawasan ini. Peniaga tempatan tidak ada masalah, tetapi peniaga yang bukan warga negara Malaysia, utama Bangladesh ataupun Myanmar, masih lagi bebas untuk berniaga tanpa apa-apa tindakan. Justru itu saya rasa agak kesal kerana mereka ini masih lagi diberikan ruang, seolah-olah diberikan ruang untuk menjalankan aktiviti ekonomi yang sepatutnya dimonopoli oleh penduduk tempatan. Dan daripada rondaan yang kita buat juga, nampak kawasan kedai yang ada di bahagian kanan saya ini, blok-blok kedai ini, kebanyakannya mempunyai bisnes ataupun dah ada perniagaan di situ. Tetapi apabila kita cek, mereka ini menggunakan lesen warga tempatan. Pihak penguasa haruslah ambil tindakan dengan segera. Jangan biarkan rakyat tempatan sukar hendak mencari rezeki. Beri peluang kepada rakyat tempatan untuk menjana pendapatan di negara sendiri.
Oke teman-teman, isu warga asing di Malaysia ternyata sampai sekarang pun masih ada. Walaupun sering dirahasia, ternyata pada kenyataan di lapangan warga Malaysia sendiri yang membuktikan kenyataan di lapangan warga asing masih berkeliaran, masih melakukan aktivitasnya, masih memonopoli tempat-tempat di Malaysia. Dan apa yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat ataupun petugas-petugas Malaysia yang berkaitan dengan warga asing ini dianggap sebagai satu lelucon saja, karena mereka menganggap setelah ditangkap mereka dilepaskan lagi. Bisa jadi ini ada satu kerjasama kong kali kong ya, karena ada duit buat para petugas jadi mereka dilepaskan lagi dan mereka bisa beraktivitas lagi. Inilah kenyataan yang ada di Malaysia tentang warga asing yang masih terus memonopoli tempat-tempat perniagaan. Oke, teman-teman ya, demikian sebuah video yang menarik sekali, dan silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.